وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada petang ini bila sama-sama kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga-hingga kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bertemu lagi, bersama lagi. Dan saya mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada semua para muhibbin yang tak putus-putus mendoakan kesihatan saya. Alhamdulillah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya yang luas kepada semua yang mendoakan. Amin. Tajuk yang diketengahkan pada hari ini ialah pendosa yang mendambakan Grup Infak Masjid Darsa 24. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati para penaja kita. Selalu dimudahkan mereka untuk beramal-amal yang soleh dan merekatkan mereka kepada syurga dan redha Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan urusan-urusan mereka di dunia dan dimudahkan urusan untuk masuki syurga. Amin. Pendosa yang mendambakan syurga tertinggi. Satu masa ada satu orang. Orang ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia berdoa di depan Kaabah dengan doa dia, ya Allah Tuhanku, Engkau bagilah kepadaku sebuah rumah dalam syurga, kecil pun tak apa. Dia minta Allah bagi kat dia sebuah rumah dalam syurga, tapi dia sambung di belakang tu, kecil pun tak apa. Doa dia ini didengar oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka Sayyidina Umar mendapatkan dia dan perbetui dia. Mungkin hang ni zuhud dengan dunia kot. Sampai hang minta
rumah dalam syurga kecil pun tak apa. Minta rumah ataupun kediaman dalam syurga soalan senam tak sesuai dengan doa yang seperti itu. Doa macam tu ialah doa yang kita minta untuk di dunia. Sebab di dunia ni kita diminta untuk berzuhud dengan dunia. Tapi akhirat kita tak diminta ataupun tak disuruh oleh Tuhan untuk berzuhud di sana. Di dunia kalau nak minta macam tu tak apa. Sebab di dunia siapa yang zuhud dengan dunia, Allah kasih kat dia. Seperti mana yang Nabi sebut, izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kamu dengan dunia, pasti kamu akan dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Zuhud maknanya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sekalipun kita mengambil dunia tapi kita tak sayang dunia, itu dia panggil zuhud. Sayang maknanya di hati. Orang yang sayang pada dunia tandanya ialah kalau dunianya hilang dia sedih, kalau dunianya rosak dia berduka. Maknanya itulah tanda seseorang sayang pada dunia. Jadi dunia ni kita kena anggap bahawasanya dia hanyalah pinjaman kepada kita saja. Sahabat Sayyidina Muhammad. Maksudnya bila dia pinjaman, Allah bagi kita pinjam dunia kat kita, kalau Allah ambil balik memang patut, sebab kita hanya pinjam saja. Jadi itulah hakikat kita hidup di atas muka dunia. Sementara di akhirat esok di sana sudah tidak ada zuhud lagi. Di sana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, satu orang laki-laki ataupun seorang perempuan yang masuk syurga, sekurang-kurang syurganya ialah seluas dunia ni 10 kali ganda pula. Tu sekurang-kurang syurga dia. Nak zuhud apa? Maknanya tu sekurang-kurang penghuni syurga memiliki syurga. Syurganya lah seluas dunia ni. Soalan Sayyidina Muhammad 10 kali ganda lagi. Mana 10 kali dunia ni. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tu sekurang-kurang orang yang akan masuk syurga. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, wa idza sa'alta jannah wa idza sa'altumul jannah fas'alul firdausal a'la. Nabi kata kalau kamu minta syurga, mintalah syurga firdaus yang paling tinggi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kamu nak minta syurga, jangan minta lekeh-lekeh, minta hak paling tinggi sekali, iaitu syurga firdaus. Bila mana kita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita minta syurga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah Tuhanku, aku pohon kepada Engkau redha Engkau dan syurga Engkau. Di hati kita niat, ya Allah kurniakan syurga firdaus. Kita minta syurga di mulut, tapi di hati kita masalah Sayyidina Muhammad, kita minta syurga firdaus yang paling tinggi sekali. Kenapa kita kena minta hak paling tinggi? Sebab Allah itu dia maha memberi. Allah Subhanahu wa ta'ala masalah Sayyidina Muhammad, dia boleh memberi, dia boleh memberi kepada hamba dia yang tak tergambar di benak fikiran seorang hamba. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tajuk hari ini, seorang yang berdosa, layakkah dia nak mendamba ataupun dia nak hendak syurga yang paling tinggi? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Syurga ni
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dipunyai oleh setiap orang yang berdosa. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Syurga ni dimiliki, dipunyai oleh orang yang berdosa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Orang yang berdosa macam mana? Orang yang berdosa yang bertaubat dari dosanya. Maka sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis, At-taibu habibur rahman, At-taibu minaz zambi kama la zambalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi sebut At-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat itu ialah kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Orang yang bertaubat itu ialah kekasih Tuhan yang bernama Rahman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya orang yang bertaubat sudah pasti dia sebelum itu dia berdosa. Kalau seorang tu tak berdosa, nak timbul taubat macam mana? Sallallahu Sayyidina Muhammad. Dengan sebab Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dosalah kita bertaubat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka bagi orang-orang yang berdosa, yang pertama sekali dia wajib bertaubat untuk dia memperoleh syurga. Okey. Dalam kita hidup ni tak ada orang yang tak berdosa. Mungkin satu orang kata, saya Ustaz, labak Ustaz, saya tak pernah dosa. Ada dosa Ustaz? Biar betul, mana ada orang tak berdosa. Semua orang berdosa. Dengan dosa ni dia sebenarnya macam ni, dia Tuhan tak kira awal, Tuhan kira akhir. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kata ulama, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ibrata bil ta'ati wala bil ma'siyati, innamal ibratu ma yantiju minhuma. Kata ulama, tidak ada tak kira pada taat, tak kira pada maksiat. Orang yang buat taat dia masih belum dikira taat. Orang yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad buat maksiat, dia masih belum dikira maksiat. Tapi yang dikira ialah lepas daripada tu, akhir daripada tu apa? Contoh, kawan tu mayang tahajud pukul 4 pagi 2 rakaat. Esok siang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, timbul dalam hati dia, kemai malam aku boleh bangkit pukul 4 pagi tahajud. Ujub, perasan ke diri, kata diri itu bagus. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi tahajudnya jadi maksiat. Tahajudnya jadi maksiat. Tahajudnya tak nama taat. Orang sedekah, bagi duit ke orang sedekah. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia bangga-banggakan, hamba tahu aku bagi berapa kemarin ke orang tu, 5,000 hamba tahu. Dia buat kemah. Sedekah itu tak nama sedekah, tapi nama maksiat. Dia kira las. Begitu juga maksiat. Seorang yang buat maksiat masih belum dikira maksiat dia, sehingga apa lepas maksiat dia? Lepas maksiatnya ialah astaghfirullahalazim. Maka bertukarlah maksiat jadi taat. Jadi banyak ada taat yang kita dapat daripada maksiat. Banyak kalau akhirnya ialah insaf, sesal, dan keluar di mulut astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bertukarlah hakikat maksiat kepada taat.
Mungkin kita tak banyak taat tapi kita banyak maksiat. Betul tak? Mungkin kita tak banyak taat tapi kita banyak maksiat. Itulah hikmahnya maksiat. Sebab dia menimbulkan taubat. Contoh, Tuhan tak bagi tengok orang perempuan bagi orang lelaki. Tapi takkan nak pejam mata api pekan. Allah Sayyidina Muhammad. Kalau pejam mata jatuh longkang. Soalan belaga orang lah, belaga kereta lah, belaga tiang lah. Kan? Jadi banyaklah dipekan tu orang perempuan. Soalan Sayyidina Muhammad. Ada yang kita bukan tertengok, memang nak tengok. Jadi banyaklah, kalau 20 orang perempuan kita tengok. Kalau 50 kita tengok. Soalan Sayyidina Muhammad. Tapi di hati kita timbul apa? Allahu Akbar, aku buat juga maksiat. Sesal. Lepas tu dah 50 orang tengok, 50 kali astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullah. Tu sekali jalan. Kalau 2 kali jalan, 3 kali jalan, lorong tu keluar masuk banyak. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad, dalam sehari Nabi kita beristighfar 70 hingga 100 kali. Kita semua tak boleh kurang daripada tu. Misi lebih daripada Rasulullah. Sebab kita lebih banyak dosa dari Nabi. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada dosa apa. Nabi kita maksum, Nabi kita insan suci tanpa dosa. Tu Rasulullah. Pun 100 kali astaghfirullahalazim. Jadi subhanallah, Sayyidina Muhammad lebih-lebih lagi. Kalau ahli fiqh, istighfar yang patut dia kata ialah 100 kali. Selawat 100 kali. Astaghfirullahalazim 100 kali. Selawat 100 kali. Tapi bagi orang yang nak mendekatkan diri kepada Allah, tak cukup 100. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Dan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wajar kita sembahyang taubat setiap hari sebelum tidur. Salah Sayyidina Muhammad. Ataupun sembahyang sunat awabin. Antara maghrib dan isyak, sembahyang sunat awabin. Untuk Allah menghapuskan semua dosa kita. Maknanya sebelum kita tidur malam, berarti kita dah tidur tanpa dosa. Kalau kita tidur saat itu, masalah Sayyidina Muhammad, kita mati kita tanpa dosa. Jadi kita harap kita balik bertemu dengan Allah, masalah Sayyidina Muhammad, kita tak bawa dosa, walaupun sedikit pun kita tak balik jumpa Tuhan dengan dosa. Maknanya, itulah maknanya, bukan kita tak berdosa, tapi kita berdosa, kita bertaubat. Sebelum kita buat dosa tu, kita balik ulang dosa tu, kita mati. Itu maknanya kita mati dalam keadaan bersih. Faham tak? Yang kita takut macam ni, kita buat dosa, salah Sayyidina Muhammad, kita buat dosa, kita sebelum kita astaghfirullahalazim kita mati. Sebelum bertaubat kita mati. Kita akan bawa dosa tu jumpa Tuhan. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi kalau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita berdosa, kita bertaubat dari dosa tu, kita nak pertahan, kita tak buat dosa tu, mungkin kita tak boleh buat. Mungkin sehari boleh tahan, 2 boleh tahan, 3 boleh tahan, mungkin 4 hari boleh tahan. Tapi di rumah juga bisikan, buatlah dosa tu, buatlah dosa tu. Hati nak buat sebab lemah, iman lemah. Salah Sayyidina Muhammad. Nafsu duk kata, buat. Tapi kita tak sempat nak buat. Pasal kita duk melakukan taat. Salah Sayyidina Muhammad. Dalam kepala otak nak buat lagi dosa tu, tapi tak dan sebab duk buat taat, duk hafal Quran, duk mengaji dan sebagainya. Salah Sayyidina Muhammad. Tapi hati kata, aku nak buat. Tapi sebelum kita ulang balik buat, kita mati.
orang tu akan balik jumpa Tuhan tanpa dosa. Salah senama. Cuma satu ya. Kalaupun Tuhan nak kira dosa, nak buat tu. Nak buat ni dia panggil azam. Faham? Azam tu dosa. Tapi kalau lintas mai tak kira lagi. Salah senama Muhammad. Tahu tak azam? Azam ni mana? Aku nak buat. Confirm. Inilah kena astaghfirullahaladzim. Faham? Dosa di atas nak buat tu walaupun tak buat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi si pendosa, siapa si pendosa? Kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi beza maksiat wali dengan maksiat kita macam ni. Beza maksiat kita dengan maksiat wali. Wali pun berdosa. Tapi beza maksiat wali dengan maksiat kita umpama macam ni. Orang pakai baju putih macam kita. Pakai baju putih ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak jaga daripada kotor. Kita betul-betul jaga. Jangan kita terkotor baju kita. Allahumma salli ala sayyidina. Macam mana agak-agak tiba-tiba tersenerih dengan kotor. Allahu akbar, ya Allah, kena dah. Tu sesal. Faham? Betul? Faham tak? Jadi begitu orang pakai baju putih. Dia tak mau buat kotor kat baju dia, tapi kotor tu dia rasa sesal. Begitulah wali. Mereka tak pernah bercadang nak buat maksiat, nak berdosa dengan Tuhan. Tak ada. Tapi kalau berlaku, memang tanpa mereka sengaja. Bukan rancangan mereka. Tapi Allah bagi jatuh mereka kepada dosa. Allah bagi mereka jatuh kepada maksiat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Satu. Yang kedua, bila mereka bangkit, mereka juga jatuh. Tapi masalah sayyidina Muhammad, bila mereka bangkit, mereka lagi kuat daripada sebelum jatuh. Sayyidina Muhammad. Maknanya dia nak karau balik, dia nak kampui balik, dia nak cover balik kejahatan dia buat tu. Mana dia menggandakan taat, menggandakan taat, menggandakan taat. Sayyidina Muhammad. Dan hak inilah yang dimasukkan at-taibu habibur rahman. Orang yang bertaubat kekasih Tuhan, hak ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, maka orang yang bertaubat pasti Allah terima taubat dia. Salah sayyidina Muhammad. Allah tu huwa tawwab. Dia Tuhan yang menerima taubat. Kalaulah dosa kita masalah sayyidina Muhammad sampai mencecah inanas sama, mencecah langit pun, tetap Allah terima taubat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab Tuhan tahu, kalau dia tak terima taubat kita, tak ada siapa dah yang boleh terima taubat kita. Sebab dosa kita dengan dia aja. Maka sebesar dan sebanyak mana pun kita berdosa, kita mesti memahami dan mengerti bahawa Tuhan kita Maha penerima taubat. Jadi Tuhan buat dosa, Tuhan buat taubat, sebab itulah cara masuk syurga. Salah sayyidina Muhammad. No, itulah cara masuk syurga. Maknanya syurga itu dimasuki oleh orang yang memiliki hati yang sentiasa dekat dengan Tuhan. Kalau Tuhan tak buat dosa, kita jauh dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta dalam sebuah hadis qudsi Allah sebut, kalaulah satu-satu kaum tu mereka tak berdosa, Allah akan hapuskan kaum tu, Allah wamai kaum lain, mereka berdosa tapi mereka bertaubat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, maka selalulah jadi hamba yang selalu menginsafi diri. Dia ni macam ni lah, sahabat Sayyidina Muhammad. Ni nak kenal kita ni orang beriman ataupun tidak. Nabi kata al-mu'min sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuh. Nabi kata orang beriman itu, sahabat Sayyidina Muhammad, ialah orang yang seronok kalau dia buat taat. Dia sedih kalau dia buat maksiat. Kalau dia boleh buat taat, dia suka.
Contoh orang yang hari ni kita makan, hari ni ada orang soalan Sayyidina Muhammad yang potong trip. Soalan Sayyidina Muhammad, hari-hari ada orang dah buat kenduri. Soalan Sayyidina Muhammad, hari ni sekian-sekian hari ada orang dah buat kenduri. Soalan Sayyidina Muhammad, orang dah menginfakkan untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, untuk anak-anak dan semua para guru dan staf Sayyidina Sayyidina Muhammad makan buka puasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hari-harilah Pak Long Kori, Pak Long Jan masak Sayyidina Sayyidina Muhammad. Dan lepas pula masak memang kau-kau, memang sedap betul. Ada hari tak sedap. Jadi ustaz boleh bangga esok balik rumah, mak tanya makan apa? Boleh habaq makan ni, makan ni. Sedap mak. Hari mak tak apalah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tiba-tiba satu orang kemarin dia kata, ustaz boleh tak saya nak buat kenduri esok? Jadi akhirnya subhanallah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi saya ni jenis orang yang tak boleh nak kata tak. Sebab orang nak buat, saya kata boleh. Hari ni Pak Long Jan, Pak Long Kori sallallahu alaihi wasallam mak lepas boleh rehat sat. Lepas hari-hari dah masak daripada awal Ramadan hari tu. Sallallahu alaihi wasallam hari ni orang tu dia buat kenduri, dia buat mai. Jadi sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi orang yang macam ni lepas dia buat kenduri dia rasa apa? Wah, seronok lah bagi anak-anak tahfiz makan, pelajar makan, orang menimba ilmu pengetahuan makan. Okey, jadi Muhammad sallallahu Muhammad, perasaan seronok dia ni ialah menandakan dia orang beriman. Kamu sembahyang hari-hari tasbih kan? Jadi bagi orang yang sembahyang kerana Allah, dia rasa syok rupanya sembahyang tasbih. Sedap rupanya sembahyang tasbih. Sallallahu alaihi Muhammad. Dia cerita dia siapa yang tak buat tak tahu rasa. Sallallahu alaihi Muhammad. Man lam yadhuq la yadri. Siapa yang tak rasa tak tahu rasa macam mana. Okey, bagi orang yang telah rasa sallallahu alaihi Muhammad, dia kata insya-Allah esok ni lepas Ramadan esok nak buat hari-hari. Faham? Jadi timbul dan rasa sedap tu pasal dia orang beriman. Ada seorang maklum tu sallallahu alaihi Muhammad, dia satu hari ustaz mengajak satu masjid Kuala Duha. Bila nak keluar daripada masjid tu, dia kata ustaz. Dia panggil, dia kata ustaz, saya nak tanya ustaz satu soalan boleh tak? Boleh lah makcik ni, makcik. Soalan senang. Kita hari-hari kalau kita selawat, kalau kita selawat kamilah 1000 kali boleh tak ustaz? Soalan dia pelik. Hari-hari kalau kita selawat kamilah 1000 kali sehari boleh tak ustaz? Boleh. Awak tak boleh pula. Oh boleh ustaz no. Boleh. Terima kasih ustaz. Dia pergi. Lepas tu kamu bayangkan sehari 1000 kali selawat kamilah. Ada ke pula tak boleh? Betul lah jawapannya boleh. Akhirnya satu hari dia jumpa ustazah. Dia kata hari tu ni makcik nak tanya kat ustaz, hari-hari kalau kita selawat 1000 boleh tak? Tapi terlajak keluar selawat kamilah. Lepas tu bila balik rumah berasa macam berjanji dengan ustaz lah pula. Lah ni sampai lah makcik duk hari-hari selawat kamilah 1000 kali. Allah Sayyidina Muhammad. Nampak tak orang ni, orang Allah kasih kat dia. Muka dia munawwarin. Muka macam bulan makcik ni. Hari-hari selawat kamilah. Saya ingat dah dekat-dekat 10 tahun dah. Daripada kat peluru dulu ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, ni kalau Tuhan tak. Datanglah. Jadi pasal apa yang dia boleh buat? Dia boleh buat sebab dia suka. Jadi orang beriman kalau buat taat dia suka. Sebaliknya kalau dia buat maksiat. Kalau dia buat maksiat dia rasa macam mana? Starrathu sayiatuh, dia rasa sedih. Dia rasa sedih. Maknanya dia sedih sebab hari ini dia buat jahat, dia buat dosa. Jadi sedih dia menimbulkan apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedih dia menimbulkan
dia memohon ampun kepada Allah. Tu baru nama orang beriman. Kalau buat baik, rasa suka. Kalau buat jahat, rasa sedih. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka kita harap kita ialah betul-betul orang yang beriman. Insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan kita betul-betul orang yang sungguh-sungguh beriman. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan orang ni kalau betul-betul dia beriman, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia akan melazimkan taubat. Tahu tak? Taubat yang kita bertaubat tu Tuhan terima. Tahu tak? Apa alamat dia? Alamat dia sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tak lupa dosa kita. Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita duk bertaubat, tapi duk ingat itulah dosa tu tak hilang-hilang di otak kita, di hati kita. Sampai Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dah masuk syurga dah pun. Kaki dah melangkah masuk syurga dah pun, masih duk teringat dosa dia hak dia buat hari tu di dunia. Dia kata, ya Allah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ya Allah Tuhanku, aku berdosa pun engkau bagi aku masuk syurga. Tu ingat dosa. Tu tandanya orang tu Allah terima taubatnya. Tapi ada orang yang dia dosa, dia bertaubat, dia lupa dosa dia. Faham tu? Jatuh dibimbangi orang tu, dia masih belum diterima taubat dia. Jadi insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, maka apa hikmah tu habaq kita berdosa? Supaya kita pergi mana pun kita rasa kita berdosa. Tu hikmah dia. Bila kita rasa macam mana pun, bila orang puji macam mana pun, kita tak rasa tinggi. Sebab kita kata, hampa tak kenal aku, hampa tak tahu dosa aku. Mana kita akan jadi orang yang rendah diri. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita tak meninggi diri, sebab kita tahu dosa kita. Kita tahu dosa kita banyak. Tu hikmahnya dosa. Ala sayyidina Muhammad. Ya subhanallah. Mudah-mudahan kita semua ialah orang yang Tuhan ampunkan dosa kita semua, insya-Allah. Dan saya, mari kita baca Fatihah sekali kepada Abang Hasan Pomen, muhibbin kita betul tu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, yang meninggal kemarin hari Jumaat. Hebat dia. Dulu kita ada van dulu, dia yang selalu baik keep van kita, dan dia tak ambil banyak mana pun perbaik van kita. Dia banyak infak. Orang pemurah ni selalu saya tengok dia mati dalam bulan Ramadan. Saya harap saya pun sama juga, harap-harap lah. Bukan mana saya pemurah, tapi saya lahir pada 23 Ramadan. Ya, harap-harap lah sallallahu alaihi wasallam Muhammad lahir pada bulan Ramadan, mati Ramadan juga. Mati. Jadi Abang Hasan ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad sangat baik orang dia. Ya, anak dia mengaji kat kita. Abu Hanifah mengaji kat kita, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, dia mati kemarin hari Jumaat. Bayangkan, bukan mati dalam Ramadan biasa, mati dalam hari Jumaat dalam bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia tak akan mensia-siakan orang yang berbaik, yang berbuat baik pada dia. Dia mesti balas. Mesti balas. Jadi orang ni, kita dengan Tuhan kita tak boleh berselindung. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita tak boleh bohong Tuhan. Tuhan tahu hati kita. Walaupun kita menzahirkan baik kita, tapi hati kita tak baik, kita tak akan mati baik. Tapi kalau hidup kita ni, walaupun tak orang tak tahu sang kita buat baik apa, tapi kalau kita memang betul dengan Tuhan kita baik, kita akan mati macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan subhanallah, dan saya dengar juga dah 3 hari lepas, satu orang meninggal, orang perempuan. Dia puasa, dia mati sedang berpuasa. Jadi semua hebat-hebat Tuhan buat ni. Jadi kita nak mati macam mana? Kita kena hidup macam tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kita harap kita semua Allah bagi mati dalam husnul khatimah. Kita harap sebelum kita mati, nama kita dah ada list dalam penghuni syurga. Kita harap nama kita Tuhan tak potong daripada penghuni syurga. Kita harap nama kita selalu kekal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita harap Allah selalu tengok kita dengan pandangan rahmat dia. Menyebabkan kalau kita berdosa, kita teringat nak minta ampun kat dia. Moga-moga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis Ramadan nanti kita dah termasuk dalam aitqul minan nar. Ialah orang yang Allah lepaskan daripada api neraka dia. Moga-moga insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sama ada
yang depan ini ataupun secara live, tak ada satu orang pun yang keluar daripada Ramadan tanpa Allah ampun dosa dia. Melainkan Sallallahu Sayyidina Muhammad, kita semua Allah ampun dosa kita semua. Kita harap kita balik jumpa Allah dengan hati yang bersih dan suci. Kita harap kita balik bertemu Allah Sallallahu Sayyidina Muhammad, kita sempat bertitle insan kamil, insan yang sempurna Sallallahu Sayyidina Muhammad. Walaupun kita tak ada kedudukan pada sisi manusia pun, tapi kita harap kita ada kedudukan pada sisi Tuhan kita, insya-Allah. Bila ada kedudukan pada sisi Allah, maka hidup pun tak apa, mati pun tak apa, sebab kita dah mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Kita harap kita mati, kita hidup seperti para ahli ulama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hidup macam para ahli ulama, kita mati macam para ahli ulama. Sebab kecintaan kita ialah para ahli ulama. Dan kita nak bangkit dengan para ahli ulama. Kita nak bangkit dengan baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Mudah-mudahan rejak Ramadan ini telah menimbulkan rasa sedih. Kita dah hampir dengan pertengahan Ramadan. Adakah Tuhan nak terima puasa kita, kita pun tak tahu. Adakah Tuhan nak terima ibadat yang kita buat, kita pun tak tahu. Adakah puasa kita Tuhan tolak, adapun Tuhan terima, kita tak tahu. Jadi bahayanya kalau Tuhan tolak, tempat kita bukan dalam surga, tempat kita lah di dalam neraka sana. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi insya-Allah Ustaz harap sangat-sangat, Ustaz sendiri dan kita semua dah mula rasa sedih sebab Ramadan dah sampai di pertengahan. Kita rasa kita macam tak ada nak buat apa. Kita rasa Sallallahu Sayyidina Muhammad, kita macam masih belum menunaikan hak-hak yang telah ataupun patut kita isi dalam Ramadan ni. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap kita, Allah jadikan setiap malam kita seperti mana kita minta, Allahumma ja'alna fi hadhihi al-lailati syarifatil mubarakati minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alillahumma minal ashqiya'il mardudin. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi kita minta, ya Allah Tuhan kami, jadikanlah kami pada malam yang mulia ni, minas su'ada'il maqbulin, di kalangan orang-orang yang bahagia, yang diterima semua ibadat yang kita buat. Wala taj'alillahumma minal ashqiya'il mardudin. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Tuhan, jangan jadikanlah malam ini malam kami tergolong di kalangan orang-orang yang celaka, yang ditolak semua ibadah mereka. Jadi kita harap buat ibadat elok-elok, sungguh-sungguh. Sallallahu Sayyidina Muhammad bagi cukup 20 rakaat macam mana pun. Terlepas pitanah, mai sambung balik. Sallallahu Sayyidina Muhammad cukupkan juga 20. Jadi kita harap anak-anak ni membesar dalam taat dan ibadat. Ustaz harap macam tu. Sebab di antara orang yang berpayung di bawah arsy Tuhan pada hari akhir esok ialah anak-anak muda. Syabun nasya'a fi ibadati rabbih. Anak-anak muda Sallallahu Sayyidina Muhammad yang membesar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Ya, mudah-mudahan Allah kabul kita jadi hamba dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau boleh Ramadan ni kita semua tak mahu bagi dia pergi, tapi dia pasti akan pergi. Sallallahu Sayyidina Muhammad. Jadi kita harap Ramadan ni tidak mendakwa kita pada hari bangkit esok. Jadi banyak sangat kita tak tertunai hak-hak dia. Kita harap dia bela kita pada hari akhir esok. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.